Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Penghormatan daripada Allah. Dalam yang mulia perkataan ahli syurga menyebutnya sunat pada posisi mendengar, posisi menjawab punya wajib. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala bentuk pujian dan pujaan hanya senya untuk-Mu, wahai Allah, Rabbuna wa Rabbul Alamin. Allah, Engkaulah Tuhan kami, Rabb kami. Engkaulah Allah yang menguasai, mentadbir, mengurus, menguasai sekalian alam. Rabbus samawati wal aradin wa Rabbul arsyil azim. Allah yang menguasai, mentadbir arasy yang mulia, langit dan bumi, bahkan apa yang ada antara kedua-duanya, langit dan bumi, dalam ilmu, pengetahuan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din wal akhirah. Dengannya Allah, semua kita memohon, meminta pertolongan dengannya Allah dalam semua urusan, daripada sekecil-kecil hal sehinggalah urusan yang besar, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Allah tempat tujuan dan maksud memohon pertolongan kepadanya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kepada ahli keluarganya, alihi tahirin, juga kepada para sahabat, para tabi'in, atba'it tabi'in, awliya wa salihin, para ulama, para salihin sepanjang zaman. Juga tidak lupa kepada atuk nenek kita, ibu dan ayah kita dan mereka yang di bawah tanggungan kita. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fadil, berbahagia dikasihi sahabat Al-Fadil Tuan Imam Ustaz Salman, seterusnya Nazir dan ahli tangkuasa Masjid Hasanah yang turut hadir, seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan, perempuan maupun hajjah, para asatizah, muallimin wal muallimat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, tetamu Allah yang didoakan kebaikan, al-khair, as-salamah, kesejahteraan, al-afiyah, kesihatan, wal barakah wal hidayah wa taqwa fid dunya ila al-akhirah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berhimpun dan berkumpul lagi
Ini istilah bahasa Melayu kita tuan-tuan. Lagi maknanya tuan yang datang berimpun, perempuan yang datang berimpun pada malam ini ialah tuan-tuan dan perempuan sedang jemaah yang telah berimpun pada semalam, kuliah maghrib semalam. Mungkin di Masjid Asana, semalam ada majlis yasinan, mungkin di masjid lain. Tuan-tuan yang hadir ini adalah mereka yang telah berimpun pada minggu yang lalu, pada bulan yang lalu, sebelum musim Covid, 10 tahun yang lalu. Maksudnya gini tuan-tuan, besok pun ada perhimpunan seumpama ini, tuan-tuan juga akan hadir di masjid, di majlis halaqah zikir, halaqah ilmu minggu depan, tahun depan. Dan inilah tuan-tuan lifestyle orang-orang soleh. Wallahi tuan-tuan, kalau ditanya di saat ini, tuan-tuan ditanya orang, mana ya orang-orang soleh berimpun ketika dan lokasi dan ketika ini, di mana ya orang-orang salihun, salihin berimpun dan berkumpul mereka itu? Pastinya jawapannya tuan-tuan ialah mereka sedang berada di masjid. Mereka sedang berada di rumah-rumah Allah. Orang-orang soleh tidak berimpun di pasar malam. Orang-orang soleh tidak berimpun di mall-mall. Orang-orang soleh nak diketahui mereka berada di masjid. Maghrib berjamaah, kemudian menanti Isya berjamaah. Bainal maghrib dan Isya mereka duduk beriktikaf di masjid, menanti solat, selepas solat beriktikaf. Jangan lupa niat beriktikaf. Jangan lupa niat duduk dalam majlis zikir. Jangan lupa berniat menanti solat selepas solat. 3 niat pada masa yang sama namun mendapat 3 gandaan pahala yang berbeza. Bertuah tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Oleh sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah rakamkan doanya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Al-ayah 83, ayat 83. Apakah untaian doa yang dirakamkan Allah dalam Al-Quran? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kurniakan aku ilmu, hikmah, kebijaksanaan. Ya Allah, hubungkan aku, jejakkan aku bersama dengan orang-orang salihin. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Ya Allah, kurniakan aku hidup di dunia sebagai suami, sebagai ayah, suami kepada 3 orang isteri, ayah kepada anak-anak, pemimpin, rasul, hidup di dunia. Dan satu riwayat mengatakan Nabi Allah Ibrahim usianya berapa tuan-tuan? 225 tahun. Lama. Panjang kehidupannya di dunia, minta mohon kepada Allah SWT hikmah, kebijaksanaan. Tuan, sedang jemaah mati oleh Allah, antara lelaki dan perempuan, ma baina rijal wan nisa, orang lelaki banyak ditanggung pada pundaknya keputusan-keputusan. Hari ini cuba cek berapa banyak keputusan kita kena buat. Maka oleh sebab itu, wahai suami, wahai ayah, nak dapat hikmah kena mengaji. Al-ilmu bitta'allumi. Al-ilmu bitta'allumi. Nak dapat hikmah kena mengaji. Mengaji itu kena mendatangi. Mengaji itu kena mendatangi. Bukan ilmu datang dekat kita. Di masjid Hasanah, di masjid sekitar kita, surau dan tempat pengajian di kejiranan kita, ada kuliah-kuliahnya. Tuan-tuan, kena reschedule jadual tuan-tuan, ikut jadual masjid. Bukan masjid ikut jadual tuan-tuan. Putaran kehidupan kita 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Bukankah di sana sudah ada jadual zuhurnya, subuhnya, maghribnya, zuhurnya?
susun kehidupan kita mengikut jadual Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk mengaji, mendapatkan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim tunjukkan kepada kita tuan hidup yang bermatlamat. Ini sedikit tuan intro tuan. Hidup bermatlamat mestilah dengan ilmu dan hikmah. Terus sebab tuan-tuan, para ulama menyebutkan tuan-tuan bahawa ilmu itu terbahagi kepada dua pembahagian. Innal ilma tanqasimu ila qismain. Ilmu itu terbahagi kepada dua pembahagian. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua namanya ilmu fardul kifayah. Cerita pasal ilmu, bagaimana gerak tuan-tuan ilmu, the power of knowledge, gerakan membaca negara, apa-apalah tema tuan-tuan. Ulama kita dah susun, dah buat pembahagian ilmu ni dua je pembahagian. Yang pertama namanya ilmu fardu ain, dia tak berubah sampai kiamat. Yang kedua namanya ilmu fardul kifayah. Apa maksud fardu ain? Wajib aini. Wajib ain atas, yang nak sebut tuan, atas batu jemala patik kita ni. Wajib atas sekalian yang mukallaf baligh lagi berakal. Atas sekalian yang baligh mukallaf lagi berakal. Tiga-tiga ni yang ada dalam majlis ni cukup lengkap. Kita semua wajib. Apakah ilmu fardu ain itu? Para ulama membahagikan ilmu itu kepada tiga. Yang pertama namanya ilmu aqidah, tauhid, usuluddin, ilmu kalam. Sekadar menyebutkan beberapa nama. Dia ada nama-nama lain lagi. Nama yang biasa kita sebut ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Ilmu yang membabitkan apa? Yang pertama ni, ilmu yang membabitkan keyakinan, kepercayaan. Yang kedua, ilmu fiqh, al-fiqh, al-fiqhu. Fiqh tuan-tuan ada banyak pembahagian. Fiqh secara umumnya pembahagian tentang tata cara beribadah kita kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kalau fiqh berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni panggil fiqhul ibadah. Banyak pembahagian tuan-tuan fiqhus solah. Fiqh berkaitan dengan solat. Solat maghrib tadi, solat isyak sebentar lagi, hari ni solat Jumaat, fiqhul Jumaah. Ilmu fiqh, ilmu solat ni ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Takkan kita nak bawa bekal kita bertemu dengan Allah SWT dengan ilmu yang kita mengaji sekolah rendah dulu. Mengaji lagi. Hubungan dengan Allah, fiqhul ibadah. Sahabat-sahabat kita menunaikan haji dan umrah. Ilmu umrah dan haji ini ilmu fiqh yang halus. Saya ingin menganjurkan tuan-tuan yang insyaAllah tahun depan dah dapat nama, insyaAllah akan pergi tahun depan, ataupun rezeki panjang tuan-tuan nak pergi dengan furada, kena start mengaji. Kena start mengaji sekarang tuan-tuan. Mungkin 5 tahun lagi ustaz saya nak pergi haji, insyaAllah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Cadangan saya mengaji sekarang. Sebab hukum akam fiqh berkaitan dengan umrah, berkaitan dengan haji agak menghalus. Lebih-lebih lagi yang pergi tu nak bawa orang perempuan, bawa isteri kita. Tuan-tuan, ramai dah orang pergi tuan-tuan, dia ada duit, dia bayar mahal, pergi 37,000, 47,000. Kemudian malu pula nak bertanya. Yalah, status, mungkin pangkatnya tinggi, gelarannya hebat. Dah habis-habis musim haji, masih lagi duduk di Mekah, pergi Madinah, baru rapat dengan ustaz, tanya sikit, baru tahu ada kesilapan yang dilakukan dalam fiqhul umrah ataupun fiqhul hajj. Untuk mengaji ibadah-ibadah yang lain tuan-tuan. Kalau berkaitan dengan manusia yang dekat dengan kita, fiqhul munakahat, hak suami, hak isteri. Tuan-tuan berjual beli, nanti keluar ni nak pergi kedai, pukul 10 malam kedai tutup, sempat antum 1 jam nak beli barang tuan-tuan kita ada cara-cara, tata cara bermuamalat, fiqhul muamalat, fiqh muamalat.
Hari ni ramai orang berniaga online. Jangan lupa kena mengaji ilmu fardu ain, ilmu fiqh mau mengaji. Sebab itu ilmu fardu ain. Jual beli. Wang tuan-tuan, wang ni bila keluar ke mana? Nak infak, nak sedekah, nak wakaf, nak zakat, dia banyak. Tuan, dia ada muamalat tuan kita ada ambil hak orang, fiqhul jenayah, kita pukul orang, balas pukul. Itu berkaitan dengan fiqhul jinayah. Contoh tuan-tuan yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga tuan-tuan, ilmu apa yang disebut ulama dalam ilmu fardu ain? Ilmu tasawuf. Ilmu yang berkait tentang ilmu akhlak. Ilmu yang membabitkan tentang memperkenalkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik. Tuan-tuan dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Mandili menyebutkan 10 sifat mahmudah. Pertama, menyatakan taubat. Yang kedua, menyatakan khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga, menyatakan zuhud. Sabar. 4, syukur, ikhlas. Kita kata ikhlas, Ustaz saya ikhlas ni, saya bagi Ustaz ikhlas ni. Mak ayah saya nak bagi ikhlas ni. Dia ada syarat dia. Banyak berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, ni muhasabah dan tuan-tuan ni. Soalnya yang jadi alung, saya ni abang sulung kepada 8 adik-beradik, Ustaz. Alhamdulillah ditakdirkan ilah kita dah abang sulung tua lah sikit. Abang adik kita bawah kan sekolah, kita sara dia, berjaya dia. Lepas dia berjaya jadi orang kaya ke apa ke, mungkin dia tak tolong kita. Kita ungkit balik, kau dulu kecil, kau dulu sekolah, kau dulu kolej, duit kau diploma, aku bayar. Ungkit balik tuan. Tak boleh. Habis pahala kita. Kita kan abang long, kenapa nak ungkit balik? Ini banyak dijadikan skrip dan drama-drama Melayu. Tuan. Lepas tu kita ambil skrip yang positif. Skrip tu skrip lama dah. Tuan-tuan. Lain yang ketujuh, contoh lain, tawakal kepada Allah. Yang ke-8, kasih kepada Allah SWT. Yang ke-9, redha dengan qada Allah SWT. Dan yang ke-10, menyatakan ingat akan mati. Jadi ilmu tasawuf ni memperkenalkan dengan sifat-sifat mahmudah. Belajar definisinya, apa yang dikendaki daripada setiap tajuk-tajuk itu. Ini contoh dalam kitab Penawar Hati, kitab yang menjadi asas dalam pengajian ilmu tasawuf bagi menyelesaikan fardu ain gitu. Juga diperkenalkan sifat mazmumah, sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang terkeji. Tuan disebut di sini tuan-tuan dalam kitab ni, antaranya menyatakan kejahatan loba atas makanan. Pemakan makan. Tuan yang kedua, loba atas berkata-kata. Cakap je tuan banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, masuk api neraka. Yang ketiga, menyatakan marah. Nabi SAW sebut, la taghdab. Jangan marah. Hari ni tuan-tuan subhanallah, bila dah marah tuan-tuan perkataan macam-macam keluar. Kita pun tak sedar apa yang kita cakap. Menyebabkan orang yang berdepan dengan kita tu berasa hati dengan kita. Bahkan berlaku dalam masyarakat kita, adik-adik kita, kejiranan kita tuan-tuan, kadang-kadang disebabkan tutur kata. Orang yang kata tu dah meninggal lah. Kalau boleh bangun tuan menyesal dia. Sebab tu tuan jangan marah. Yang keempat, dengki. Pada menyatakan hal ihwal dan dengki. Ni tuan. Ni bangsa kita. Orang kita tuan-tuan yang terkena dengan penyakit PhD. Allahu Akbar. Yang kelima,
kikir dan ataupun kasih kepada harta. Yang keenam, kasih akan kemegahan. Yang ketujuh, menyatakan kasih akan dunia. Ini sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang dikeji. Yang ke-8, menyatakan pada membesarkan akan diri. Yang ke-9, menyatakan sifat ujub. Yang ke-10, menyatakan persoalan riya. Dalam ilmu tasawuf diperkenalkan sifat-sifat mahmudah untuk kita ambil, pakai, hias dalam kehidupan kita 24 jam. Sihat, kaya, muda, miskin, apa lagi tuan? Hidup. Itulah hiasan kita. Dan diperkenalkan kepada kita sifat-sifat mazmumah untuk dijauhi, untuk diabaikan, untuk dinyahkan dalam kehidupan. Lain apa lagi ilmu tasawuf nak sentuh tuan-tuan? Selain daripada itu, nak memperkenalkan 7 anggota tubuh badan. Ini menarik satu-satu ilmu. Hari ni banyak orang cerita, ustaz, macam mana ustaz ni cerita lama tuan-tuan ni. Cerita lama dari saya, bukan cerita lama. Anak saya ni ustaz, pun sama kadang anak saya nak lelaki pun, kadang suami saya pun, game lepas game. Belajar ilmu tasawuf. Dimulakan tuan-tuan dalam kitab Penawawati menyebut tentang persoalan menyatakan tentang mata. 7 anggota tubuh badan. 7. Atas tuan-tuan tengok mata, telinga 2, hidung, mulut 4. Mata melihat. Apa yang boleh dilihat? Kata Syekh Abdul Qadir Mandili tuan-tuan dalam kitabnya, confirm, tengok 3 tuan-tuan, dapat pahala. Melihat Ka'batullahil Musyarrafah. Tuan-tuan, ada handphone, kadang canggih, ni TikTok lah apa dia datang, viral depan kita. Kadang-kadang mari tuan-tuan, Kaabah, gambar Kaabah yang lama-lama dulu, yang rare dulu. Tahun bila? 1870 ke 17, adalah tuan-tuan kadang-kadang dah zaman canggih tuan-tuan dulu dekat buku ada orang gambar upload, tuan-tuan simpan. Buat folder dalam handphone kita, gambar-gambar Kaabah. Gambar-gambar lama. Kalau gambar sekarang ni kita dapat tengok macam itulah keadaan Ka'batullahil Musyarrafah. Tengok Kaabah dapat pahala. Yang kedua, melihat wajah ibu dan ayah. Sebagai seorang anak yang soleh tuan-tuan, pastikan. Saya tengok ada setengah orang dia buat profile dia punya kan handphone dia tu, dia gambar mak ayah dia duduk tengah-tengah. Itu bagus. Itu bagus tuan. Dah meninggal dah ustaz mak ayah saya, tapi saya rindu dekat dia orang. Begitu. Kita tuan simpan gambar mak ayah kita dalam handphone. Dulu tak ada handphone, saya masih ingat masa awal-awal tahun 90-an, masa saya nak sambung belajar dulu, ada orang nak bagilah tuan sumbangan ni nak sambung belajar. Sambung ke mana? Sambung ke Al-Azhar. Dia buka beg dompet dia jatuh gambar. Gambar apa tu pak cik? Masa tu duduk kat Kemencih tuan-tuan ni. Gambar mak ayah. Tuan. Simpan gambar mak ayah kita. Simpan dalam handphone, simpan dalam beg dompet. Tengok wajah mereka, kita mendapat pahala. Yang ketiga tuan-tuan, melihat Mashaf Al-Quran. Ada ulama dalam kitab Jawrul Mahub, pengarang kitab Jawrul Mahub ni Tok Ali Wan Kutan tuan adalah tok guru kepada Tok Kanali. Dalam kitab tu disebut tengok laut dapat pahala, tengok langit dapat pahala. Jaga mata tuan-tuan ni, jaga mata. Benda yang boleh dilihat, benda yang tak boleh dilihat ialah aurat-aurat manusia. Ini cabaran tuan-tuan. Asal buka je handphone tuan, confirm buka je TV memang nampak aurat. Kadang-kadang aurat yang berat. Maknanya tuan-tuan bila kita belajar ilmu tasawuf, kita jaga mata kita. Kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lihat. Satu-satunya ilmu yang kita semua kena lalui tuan ialah ilmu tasawuf. Selain daripada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fiqh, dan kita akan belajar macam mana tuan-tuan mengenai mata. Apa yang kita dengar, telinga. Yang kedua, apa yang kita cakap, lidah tuan, pada menyatakan lidah.
Nabi SAW pernah menyebut, berikan kepada aku jaminan dua perkara, aku jamin kepada kamu satu. You give me two, I give you one. Okay, tak English itu. Kau bagi aku dua, aku bagi kau satu. Apa dia? Ma baina syafatain, kata Nabi SAW, kamu jaga apa yang ada di antara dua bibir, lidah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tak kala tuan-tuan, begitu hebat dia ni antara al-asyarah al-mubashiruna bil jannah, 10 yang dijamin syurga. Tara macam dia tuan-tuan, antara 10 yang awal masuk Islam, 10 yang disebut namanya confirm syurga, antara 4 khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tara macam dia pun letak batu kat mulut, nak bercakap tu, ada batu lah, aku cakap ni bagi manfaat ke ataupun tidak bagi manfaat? Tak bagi manfaat, tak payah keluar batu, tak payah cakap. Utara Sayyidina Abu Bakar tuan ni. Itu yang pertama, apa yang ada antara dua bibir. Wa ma baina fakhizataini, apa yang ada di antara dua peha, yakni kemaluan. Allahu Akbar. Yang seterusnya tuan-tuan, iaitu menyatakan tentang perut, menyatakan yang kelima berkaitan dengan faraj. Yang ketujuh berkaitan dengan dua tangan dan dua kaki. Tangan kita tuan-tuan, apa yang kita pegang, apa yang kita baling, apa yang kita angkat, kaki kita melangkah ke mana. Dan pada mengatakan tentang hati. Dan disebut hati ini sebagai raja, bahkan permaisuri bagi ketujuh anggota badan. Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tuan-tuan, ingat, di atas muka bumi Allah ni ada bijana Allah. Bijana Allah, takungan Allah. Ala wahya qulubil insan. Ingat, itu adalah hati-hati manusia. Maka tuan-tuan, yang Allah tengok kepada kita tuan-tuan, ya Allah, bukan pakaian zahir kita, bukan amalan yang ternampak. Yang Allah telik, yang Allah tengok apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita niatkan. Tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, pengajian ilmu tasawuf ni sangat penting. Saya pun tak tahu macam mana. Dulu ada satu orang petikai, apa nak pula nama ilmu tasawuf, sedangkan yang memberikan nama ilmu tasawuf ni tuan, ulama-ulama kita. Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuwaidima Al-Talabah Al-Ilmi Syarif fi Haramil Makki. Tuan, dalam mukadimahnya menyebutkan tentang ilmu tasawuf. Allahu Akbar tuan ni. Ini 3 ilmu yang tak dapat tidak kita mempelajari. Jika ada tuan-tuan kata, Ustaz saya orang Johor, Ustaz bukan tak tahu Johor dia punya sistem, punya muqarrar. Tuan memang bagus. Saya orang Kelantan Ustaz. Kelantan ada Yayasan Islam Kelantan ikut muqarrar Jamiul Azhar. Namun tuan-tuan, sistem tu bagus, memang bagus. Yang tak bagus ni tuan, yang tak bagus ni aku ni tuan. Yang belajar main-main. Yang mengaji tuan-tuan tak cukup masak. Kadang pergi sekolah kebangsaan bagus, sekolah agama ni kita banyak main. Kayaknya tuan dah umur 30, 40, 50 tahun baru kita perasan ada benda yang tak selesai dalam kehidupan kita. Apa dia? Ilmu fardu ain. Maka ditanya orang, kadang orang tanya, Ustaz ni lepas Covid, lepas yalah ramai orang meninggal ni, apa keutamaan ni, kod dunia nak kiamat, nak turun Imam Mahdi ke apalah keutamaan? Tuan, keutamaannya tak apalah yang tu nak Imam Mahdi nak datang. Ni kita ni tuan, kita yang nak melalui zaman ini, iaitu kita kena terus berusaha menyelesaikan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Contohnya kalau bertanya tentang perkara asas mengenai ilmu akidah, ilmu tauhid. Kalau lihat ini banyak isu tuan-tuan yang diperbincangkan alam maya, itu benda-benda asas sebenarnya. Kekeliruan itu timbul kerana kita mengambil sumber yang pelbagai. Sebenarnya tuan-tuan, kita bangsa Melayu sangat beruntung besar kerana dulu
atuk nenek kita tuan-tuan dah pergi mengaji dekat negara Timur Tengah, khususnya di Mekah, di Madinah tuan-tuan, lama. Contoh antara nama-nama yang disebut, wajar disebut tuan, Syekh Wan Dok Fatani mengaji 35 tahun di kota Mekah tuan ni. 58 buah kitab beliau telah mengarang. Dulu saya masih ingat Ustaz Zuhur Ramli dalam hari Jumaat petang Jumaat tuan-tuan, ada segmen yang disebutkan dulu, dia pernah forum. Dulu orang-orang Arab, dia kata orang Arab cerita dulu, atuk-atuk kamu datang ke tempat kami, atuk-atuk kami orang Arab cium atuk-atuk kamu. Kerana Bani Jawi, orang-orang Melayu dulu tuan-tuan, jadi ulama besar di tanah Mekah, jadi imam tuan ni. Mereka balik di Nusantara, banyak buka pondok, buka kitab-kitab. Maka yang selamat bagi kita tuan, kita mengaji balik kitab-kitab kuning. Didasarin dah tuan. Sebab di luar sana untuk mengatakan tuan-tuan, terlalu banyak firak-firak, kumpulan-kumpulan mazhab, pemikiran, aliran-aliran mazhab yang pelbagai. Kalau dalam mazhab akidah pun macam-macam tuan-tuan ni. Ada Mu'tazilah, Jahmiyah, apa lagi? Khawarij, Syiah, Abadiyah. Itu sebut 5 tuan-tuan. Nabi SAW sebut apa? Umatku ni pecah sampai 73. Nabi sebut. Yang selamat satu je, Al-Jamaah. Tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sebenarnya kita nak selamat dengan ilmu. Kena mengaji tuan-tuan. Mengaji. Sebab atuk nenek kita mengaji lama. Tok Syekh Wan Dok Fatani tuan mengaji 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Acu try tanya tuan hari ni, mana ustaz-ustaz yang mengaji selama itu? Kelas 2 tahun dekat Aceh, 37 tahun. Dan satu orang yang mengatakan dia mengaji hampir 42 tahun. Mengaji agama zaman tu. Dan kitabnya ada 58 buah kitab, mencakupi persoalan tauhid, fiqh, tasawuf dan ilmu sirah ataupun tarikh. Kita ni cucu-cucu bawah-bawah ni cari balik kitab-kitabnya. Dah ada orang jual kat Shopee pun tuan. Tulisan Jawi ni orang dah tukar dan tulisan Rumi pun ada. Mengaji tuan. Pasal apa tuan? Itu khazanah. Bahkan saya ada jumpa tuan-tuan, ada orang Arab yang boleh cakap Melayu tuan, buat PhD kat UAE tuan-tuan. Mari tempat kita ni belajar tulisan Jawi. Dah kenapa? Dia sebab dia nak belajar balik. Dia nak ambil ilmu daripada kitab-kitab kuning. Kerana baginya ini yang lebih tepat daripada membaca tulisan-tulisan hari ini yang banyak bercampur bau aliran-aliran pemikiran yang berlaku. Kita tak tahu tuan-tuan ni, esok lusa tuan-tuan kita akan balik ke alam arwah, kita akan balik ke al-barzah, maka kita akan ditanya oleh 2 malaikat. Dan soalan-soalannya soalan bocor dan jawapannya jawapan bocor. Namun kalau kita tidak mendalami ilmu dengan ilmu yang benar, kita tidak akan dapat menjawab jawapan yang bocor itu. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma kitabuka. Malaikat kita menyelesaikan ilmu fardu ain. Jadi tuan-tuan sejenama Allah SWT, itulah hidup yang bermatlamat yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat. Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia. Jin, manusia, kau tidak aku jadikan, kau tidak aku ciptakan melainkan kau wahai jin wahai manusia, illa liya'budun, kecuali kamu dalam hal keadaan senantiasa beribadah, mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah bermakna wa kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ulama sebut maksud ibadah apa yang kita buat, apa yang kita cakap mengundang kesukaan Allah dan Rasul, mengundang keridhaan Allah dan Rasul. Maknanya tuan-tuan sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Ibadah kita tuan-tuan terbagi kepada 2, ibadah umum, khusus dan ibadah yang umum. Maka nak tahu ibadah yang khusus, ibadah yang umum, kena dengan ilmu. Kena dengan ilmu. Kalau sebab tuan-tuan sedang jemaah Allah SWT, penyelesaian sebenarnya segala permasalahan berlaku hari ini, kembalilah kita kepada ilmu yang benar. Nak dapat ilmu, tuan-tuan kena schedule balik jadual. Tuan-tuan kena mujahadah, datang ke masjid, datang ke kuliah pengajian. Ada masa cari rezeki, ada masa pergi berjalan-jalan, ada masa untuk kita mengaji ilmu. Maka
Begitulah tuan, perjalanan kita sampailah kita mati bertemu dengan Allah SWT. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampailah ke liang lihat. Makna nak bagi tahu tuan-tuan, pengajian ini berterusan. Pengajian ini sepanjang hayat. Mengajilah kita tuan-tuan sampailah kita mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Azan. Azan dulu ke sambung? Menit. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahagian ilmu yang pertama. Namanya ilmu fardu ain. Kadang konotasi yang tersasar dalam masyarakat kita, ilmu fardu ain penting. Habis ilmu fardu kifayah tak penting. Mana pula tuan-tuan? Dua-dua ilmu ni penting. Dua-dua ilmu ni penting lah tuan. Ilmu fardu ain, ilmu yang tak dapat tidak. Baru ni jumpa satu sahabat. Ustaz, saya tiap hari kerja apa sekarang? Alhamdulillah. Saya kerja sekarang gali kubur. Sekarang ada tim anak muda gali kubur. Kerja 2-3 orang pakat gali kubur buat. Saya tiap hari jumpa ustaz, jumpa jenazah ni. Saya kena mengaji fardu ain. Iyalah. Bukan nak kira entah jumpa jenazah tiap hari tak payah mengaji ilmu fardu ain. Entah kena mengaji ilmu fardu ain. Ustaz yang balik Yaman, balik Mesir, balik Jordan, doktor yang bertugas frontliner, nurse, Grab food rider apa nama, siapa pun kita tuan-tuan, semua kita tak lepas menyelesaikan ilmu fardu ain. Adapun ilmu fardu kifayah yang menjadi seorang buat, maka seorang tu buat tuan-tuan, lepas dia menyelesaikan pekerjaan itu, maka dia telah mengangkat dosa masyarakat kejiranan kawasan ini. Sebagai contoh tuan tempat kita tuan, ada yang mahir dan pakar, sama ada yang lelaki ataupun perempuan dalam bidang pengurusan jenazah, mandi semua dia. Jadi pandai dia, pakar dia tuan-tuan, kita serah pada dia, maka semua tak bersalah. Kalau dia tak ada tuan-tuan, dosa kita semua tuan-tuan. Fardu kifayah tuan-tuan, semua perkara yang keperluan kita, doktor itu fardu kifayah tuan-tuan, benda-benda yang berkaitan dengan mengangkat keperluan masyarakat. Jadi ini benda yang tak dapat tidak. Kedua dan penting, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, wajib aini dengan wajib kifayah. Jadi itulah tuan-tuan, tajuk kita pada malam ini, hidup bermatlamat. Aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah SWT. Maka kita nak beribadah 24 jam kepada Allah SWT, sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum, maka mestilah dimulai dengan al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu hendaklah dipelajari. Sekali tuan-tuan, qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Ya muhawwilul ahwal, ya muhawwilul ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyyan wa la matudahu ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.